Dan sebentar tadi berlangsungnya mesyuarat khas Kabinet yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan mesyuarat khas tersebut dijangka akan membincangkan situasi terkini penularan wabak COVID-19 serta usaha untuk mengekang wabak berkenaan. Dan untuk mendapatkan laporan lanjut, kita nak terus bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad yang kini berada di Putrajaya. Hasimi? Baik, terima kasih Hakim Hakim. Hakim boleh dengar? Teruskan laporan Hasimi. Boleh, teruskan laporan. Okey, baik. Terima kasih Hakim yang di WTC. Okey, betul seperti mana Hakim katakan, ketika ini masih lagi sedang berlangsung mesyuarat khas Kabinet yang dijadualkan berlangsung pada jam 9.30 pagi tadi. Dan sebelum itu kita lihat menteri-menteri Kabinet telah pun tiba di bangunan Putra Perdana untuk menghadiri mesyuarat khas tersebut yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana kita sempat juga melihat kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin sekitar jam 8.57 pagi tadi memasuki bangunan Putra Perdana. Dan antara menteri-menteri yang turut hadir ketika ini di pintu masuk ini, antaranya yang kalau kita boleh kongsikan adalah Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafro Tengku Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan antara yang terakhir kelihatan memasuki bangunan Putra Perdana adalah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan. Dan untuk rekod juga, ini merupakan mesyuarat pertama yang diadakan secara bersemuka oleh Perdana Menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri selepas beliau tamat tempoh kuarantin kali kedua. Sebelum ini sidang media ataupun sidang video mesyuarat Kabinet dan juga mesyuarat khas Menteri Majlis Keselamatan Negara MKN kebanyakannya diadakan secara sidang video, dan kali ini mesyuarat khas Kabinet diadakan pertama kali secara bersemuka selepas Perdana Menteri tamat kuarantin kenduri 14 hari. Dan untuk setakat ini apa yang kita boleh jangkakan, seperti mana Hakim katakan, mesyuarat kali ini mungkin akan mengutamakan ataupun menumpukan kepada usaha-usaha kerajaan untuk mencari jalan penyelesaian dalam mencegah wabak COVID-19, khususnya merangka strategi dalam membantu negeri Sabah, khususnya yang berdepan dengan impak COVID-19. Namun ada juga desas-desus memaklumkan bahawa mesyuarat khas Kabinet ini akan turut menyentuh mengenai sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN. Saya juga ada desas-desus sejak semalam lagi maklumkan akan berlaku rombakan Kabinet. Namun perkara itu setakat ini masih lagi belum kita dapat sahkan. Namun kita boleh tekankan ataupun fokuskan tumpuan mesyuarat khas Kabinet kali ini adalah memberi fokus kepada kerajaan untuk merangka strategi terhadap usaha untuk mencegah penularan COVID-19, dan juga pastinya fokus adalah untuk meringankan beban rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah B40 dalam mendepani impak COVID-19 itu sendiri. Selain kita menjangkakan juga kemungkinan akan menyentuh sedikit mengenai belanjawan 2021 yang dijangka akan dijadualkan dibentangkan tidak lama lagi. Maka perkara-perkara itu fokus utama adalah tertumpu kepada isu-isu di peringkat nasional dan juga isu-isu utama yang mungkin sebelum ini tertangguh. Jadi perkara ini pastinya akan diberikan fokus dalam mesyuarat khas Kabinet hari ini. Dan kalau kita menyentuh mengenai desas-desus berkenaan dengan sokongan kerajaan PN, khususnya kita boleh melihat kepada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini memaklumkan telah pun mengumumkan gencatan politik selain juga mendukung kerajaan PN. Jadi perkara itu mungkin akan dibincangkan. Namun kita akan dapatkan perbincangan lanjut apa intipati tumpuan dalam mesyuarat khas ini, Hakim. Hasimi, kita serba maklum melihat kepada mesyuarat Kabinet yang pertama kali diadakan secara bersemuka ini juga mungkin menimbulkan sedikit kerisauan. Bagaimana dengan usaha untuk melakukan mungkin ujian saringan terlebih dahulu di pintu-pintu masuk, dan juga kaedah lain ataupun mungkin
Hasimi dapat menjenguk sebentar di dalam bilik mesyuarat tersebut jika ada penghadang lutsina diletakkan di dalam bilik mesyuarat. Baik Hakim, setakat ini kalau media memang tidak dibenarkan untuk memasuki bangunan Putra Perdana. Kalau ikutkan di sini adalah laluan utama menteri ataupun kabinet memasuki. Namun kalau kita bercakap mengenai prosedur operasi standard SOP, bagaimana usaha untuk kerajaan mengekang penularan jangkitan COVID-19, kalau boleh rakan setugas tunjukkan di sebelah kiri kita ini, di sini merupakan pondok kawalan oleh pihak berkuasa, di mana setiap kali kenderaan yang membawa ahli kabinet akan berhenti di sini untuk melakukan ujian saringan suhu badan, dan pastinya perkara itu telah pun diambil oleh pihak berkuasa untuk memastikan bahawa segala SOP dalam kita mengekang pandemik COVID-19 ini telah pun dilakukan, dan seperti mana yang telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini bahawa sidang video yang telah pun dilaksanakan beliau sebelum ini adalah dalam usaha untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Namun hari ini kita pasti usaha ke arah untuk mengekang jangkitan COVID-19 telah pun dilakukan oleh kerajaan dalam mesyuarat khas kabinet ini. Namun setakat ini kita boleh maklumkan keadaan di dalam bilik mesyuarat itu kita tidak dapat gambarkan, kerana setakat jam ini media hanya boleh berada di pintu masuk bangunan Putra Perdana ini sahaja, Hakim. Baik, terima kasih Hasimi Mohamad. Walaupun tidak dibenarkan memasuki bangunan tersebut, saya pasti Hasimi akan membawakan laporan terperinci tepat berkenaan dengan hasil mesyuarat berkenaan dari masa ke semasa. Terima kasih Hasimi Mohamad di atas laporan tersebut.